Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-9. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-9 dan ke-10 surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, Tuhan mereka akan memimpin mereka dengan sebab iman mereka yang sempurna itu. Mereka masuk ke taman yang sungai-sungainya mengalir di bawah tempat kediaman mereka di dalam syurga yang penuh nikmat. Doa ucapan mereka di dalam syurga itu ialah Maha suci Engkau dari segala kekurangan, wahai Tuhan. Dan ucapan penghormatan mereka padanya ialah selamat sejahtera. Dan akhir doa mereka ialah segala puji dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah membawa pandangan ulama pada kalimah yahdihim pada ayat ke-9 surah Yunus bermaksud diberi petunjuk ke syurga. Ayat sebelumnya pula menyatakan tempat kediaman orang yang derhaka ialah di neraka. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab memahami ayat ini dalam erti umum. Iman memelihara manusia dan menjadi pelita baginya dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Hidayah Allah diberikan kepada mereka yang tulus beriman. Hidayah demi hidayah. Dalam konteks ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Surah Maryam ayat yang ke-76. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyatakan lagi bahawa kalimah da'wahum pada ayat ke-10 surah Yunus bermaksud walaupun tidak ada lagi kewajipan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kelazatan beribadah dan zikir yang dimaksudkan oleh orang beriman dalam kehidupan duniawi mendorong mereka tetap melakukannya di hari kemudian atas kehendak sendiri. Ibadah yang berbentuk zikir itu berupa menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang dicerminkan oleh ucapan mereka Subhanakallahum. Dan akhir doa mereka ialah segala puji dipersembahkan kepada Allah. Dapat juga difahami sebagai makna puncak doa mereka adalah pujian kepada Allah. Jika kita memuji suatu nikmat yang tidak bertahan lama, maka itu belumlah puncak pujian. Kerana dengan hilang atau berakhirnya nikmat tersebut, pujian juga hilang atau berkurang. Demikianlah semua nikmat duniawi. Tetapi jika nikmat tersebut kekal abadi, maka pujian juga kekal abadi.
Oleh sebab itulah nikmat yang diperoleh di akhirat lebih lagi dipuji dan merupakan akhir doa pujian, puncak kepujian kerana pengekalan nikmat itu. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-9 dan ke-10 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut hal keadaan orang yang malang di dunia dan di akhirat pada ayat sebelumnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala susuli pula dengan keadaan orang yang berbahagia. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-9 surah Yunus ini dengan menyatakan mereka yang telah beriman kepada Allah dan membenarkan Rasul-Rasulnya serta mengerjakan amalan yang saleh dan tidak lalai memikirkan ayat-ayat Allah, maka Allah akan menunjuki mereka kerana keimanannya. Mereka akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus yang menyampaikan mereka kepada syurga. Kemudian pada ayat ke-10 surah Yunus, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid menyatakan lagi bahawa para mukmin di dalam syurga selalu memulai semua doa dan pujian kepada Allah dengan ucapan Subhanakallahumma, saya mengakui kesucianmu, wahai Tuhanku. Adapun penghormatan, tahiyyah mereka di syurga adalah ucapan salam yang menunjukkan kepada sejahtera dari segala hal yang disukai, dan itu pula penghormatan tahiyyah para mukmin di dunia. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-9 surah Yunus ini menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan sebenar-benarnya kepada kita bahawa sekiranya tunas iman telah mulai terasa tumbuh dalam diri kita, janganlah kita pasif atau kita diamkan saja. Lekas buktikan keimanan tersebut, kerana dengan demikian kita telah mendapat modal besar untuk menempuh hidup. Justru kalau iman telah mulai terasa walaupun baru sedikit, pupuklah ia dengan amal dan ibadah, kerana amal dan ibadah itu akan menambah suburnya iman itu. Di samping itu, Profesor Dr. Hamka ketika mentafsirkan ayat ke-10 surah Yunus menyatakan bahawa nikmat syurga itu lebih banyak yang bersifat rohaniah. Meskipun kita percaya di dalamnya, ada juga nikmat jasmani sebagaimana telah banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Maka di dalam hidup kita yang sekarang ini, telah kita rasai bahawasanya nikmat rohani itulah nikmat yang kekal dan aman. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi ketika mentafsirkan ayat ke-9 dan ke-10 surah Yunus ini menjelaskan bahawa iman adalah penyebab dan alat yang mendatangkan hidayah. Tambahan lagi, dari awal sampai akhir manusia memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemelihara dan membuat dirinya tumbuh dan sinarnya itulah yang menjadi cahaya dirinya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-9 dan ke-10 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-9 dan ke-10 surah Yunus ini menjelaskan mengenai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membenarkan Rasul dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian mereka beramal soleh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi mereka petunjuk kerana keimanan mereka. Kemudian Allah menjelaskan lagi balasan baik dan pahala yang akan diterima oleh orang yang beriman dan beramal soleh di akhirat, iaitu mereka diberi tempat yang mulia berupa syurga yang penuh kenikmatan. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan keadaan penghuni syurga yang sentiasa berzikir dan melafazkan kata-kata mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-9 dan ke-10 surah Yunus ini memberikan peringatan kepada kita bahawa setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlulah membuktikan keimanan tersebut diiringi dengan melakukan amalan soleh dan menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, apabila seseorang itu telah mula beriman,
maka Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan iman mereka dengan dikurniakan hidayah. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan hidayah lagi dan lagi kepada mereka sehingga mampu memperbanyakkan melakukan amal soleh, kerana Allah lah yang mendorong untuk melakukan amal soleh dan ibadah kepadanya. Sayyid Qutb rahimahullah melalui kitabnya Tafsir fi Zilalil Quran mentafsirkan ayat ke-9 dan ke-10 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa orang beriman dan mengerjakan amalan saleh memahami bahawa di sana ada kehidupan yang lebih tinggi daripada kehidupan dunia, dan kerana keimanan inilah mereka mengerjakan amalan saleh demi merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh manusia mengerjakan amalan saleh demi menunggu kehidupan akhirat yang makmur, dan jalan menuju ke arahnya ialah amalan saleh. Di samping itu, Allah memberi hidayah kepada mereka mengerjakan amalan saleh dengan sebab keimanan yang menghubungkan mereka dengan Allah dan membuka pintu hati mereka mengikut jalan yang lurus. Allah mengurniakan petunjuk kepada mereka kerana kepekaan hati nurani dan ketakwaan mereka. Merekalah yang akan memasuki syurga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan aliran air yang mengalir selama-lamanya, membayangkan kesuburan, perkembangan dan kehidupan yang segar. Penghuni syurga, mereka merasakan cukup dengan pemberian yang dikurniakan Allah kepada mereka. Mereka telah bebas dari kerungsingan dan kesibukan dunia seperti harta, pangkat serta gangguan dunia yang lain. Kegiatan penghuni syurga yang paling sibuk ialah bertasbih di awal dan bertahmid di akhir, diselangi pula dengan ucapan salam sejahtera di antara sesama mereka dan di antara mereka dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebebasan dari kerungsingan dan kesibukan dunia di dunia. Itulah kebebasan dari keperluan duniawi, bertasbih, bertahmid dan mengucapkan salam. Itulah ufuk yang layak dengan kesempurnaan manusia. Ibnu Katsir melalui kitab Tafsir Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ke-9 dan ke-10 surah Yunus ini dengan menukilkan pandangan Ibnu Juraij bahawa amal mereka, orang beriman menampakkan diri di hadapan mereka dengan penampilan yang bagus dan bau yang harum. Jika seseorang mukmin itu bangkit dari kuburnya, amal itu menampakkan diri di hadapannya dan menyampaikan khabar gembira dengan setiap kebaikan. Maka si mukmin itu bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Maka ia menjawab, "Aku adalah amalanmu." Maka amal itu menjadi cahaya di depannya hingga masuk ke dalam syurga. Itulah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, "Yahdihim rabbuhum biimanihim." Tuhan mereka akan memimpin mereka dengan sebab iman mereka yang sempurna itu. Sedangkan orang kafir, amalnya menampakkan diri di hadapannya dengan penampilan yang buruk dan bau busuk. Maka amal itu selalu bersamanya dan menyertainya hingga melemparkannya ke dalam neraka. Ibnu Juraij berkata lagi, "Aku diberi khabar bahawa firman Allah, da'wahum fiha subhanakallahumma." Ia berkata, jika ada burung terbang dan mereka menginginkannya, mereka membaca subhanakallahumma, dan itulah doa mereka. Maka datanglah malaikat kepada mereka dengan membawa apa yang mereka inginkan. Malaikat itu mengucapkan salam, mereka pun menjawabnya. Maka itulah firman-Nya, wa tahiyyatuhum fiha salam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-9 dan ke-10 surah Yunus ini ialah, pertama, setiap umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah membuktikan keimanan dengan melakukan amalan soleh dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangannya. Hasilnya, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan petunjuk dan hidayah kepada mereka kerana ketaatan dan kepatuhan mereka dalam beribadah kepadanya. Kedua, setiap umat Islam perlu sedar bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan ganjaran yang paling indah, iaitu syurga kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan nikmat syurga, iaitu sungai mengalir yang tidak putus-putus di bawah mereka. Mereka juga sentiasa bertasbih, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala
dan mengucapkan ucapan salam antara penghuni syurga yang lain kerana memperoleh nikmat yang tidak dapat digambarkan oleh akal fikiran manusia, bahkan di syurga kelak. Mereka tidak ada lagi kegusaran dan kebimbangan seperti mana kehidupan di dunia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.